Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina maulana Muhammad al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, dalam siri yang ke-16 ini saya akan kembali menceritakan tentang al-i'jaz al-'ilmi fil Quran al-Karim. Fakta-fakta ilmiah dalam Al-Quran. Kali ini kita cerita pasal laut. Laut ini kalau kita sebut banyak perkara-perkara yang menggemparkan, yang membongkar rahsia-rahsia dalam laut. Walaupun laut ini menggerunkan, mengerikan, terutama lautan luas yang dalam, memang mengerikan. Kalau jatuh, tak ada apa-apa alat bantuan, memang tentu tak selamat biasanya, insya-Allah. Tapi walau bagaimanapun, Allah kata dia telah tundukkan laut yang menggerunkan dan mengerikan itu kepada manusia, supaya manusia dapat manfaat yang sangat banyak dari laut. Sama ada dari permukaan laut, dalam laut, dan juga dasar laut, walau sedalam mana pun laut. Perhatikan apa yang Allah Ta'ala sebut. Antaranya dalam surah An-Nahl surah 16 ayat ke-14. Allah sebut, wa huwallazi sakhara al-bahra. Dia, yakni Allah, tundukkan laut. Untuk siapa? Untuk manusia. Untuk apa? Litakulu minhu lahman tariya, supaya kamu dapat makan daging segar dan lembut. Selain daripada itu, wa tastakhriju minhu halyatan talbasunha. Kamu dapat pula mengeluarkan darinya berbagai-bagai barang perhiasan untuk dipakai. Maksudnya banyak khazanah laut. Nanti kita akan detailkan apa di khazanah-khazanah laut yang sungguh banyak itu. Memang laut, kita dah belajar sebelum ini, bahawa laut itu lebih luas hampir 2/3 dunia. Berbandingkan dunia ini hanya 1/3 lebih sikit saja. Jadi, tentulah banyak khazanah di laut berbanding dengan khazanah di dalam bumi. Seterusnya Allah Ta'ala sebut, وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ. Kamu lihat kapal-kapal berlayar padanya dengan mudah. Kita tengok kapal berlayar, memang kita kata apa herannya. Tak, sebenarnya mengherankan. Serupa juga kapal terbang boleh terbang di udara. Kalau kita amat-amati, memang dia benda yang luar biasa. Sekarang oleh kerana dah biasa kita tengok, kita tak kata lagi perkara luar biasa. Tapi mungkin mula-mula kapal terbang dapat terbang di udara dulu, kita kata pelik. InsyaAllah kita akan kupas tentang kapal mampu berlayar di laut selepas ini. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ. Supaya kamu dapat mencari rezeki kurniaannya, kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hujung ayat Allah Ta'ala sebut, وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Semoga atau supaya kamu bersyukur. InsyaAllah kita jadi orang-orang yang reti bersyukur kepada Allah SWT dulu, kini dan selamanya. InsyaAllah. Sebenarnya tuan-tuan, selain dari ayat dalam surah An-Nahl tadi, ada lagi ayat yang hampir sama dengan ayat ini. Iaitu terdapat dalam surah Fatir, surah ke-35 ayat 12, dan surah Al-Ma'idah surah yang kelima ayat 96. Mari kita perhatikan secara ringkas ayat-ayat ini. Surah Fatir, Allah Ta'ala sebut, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa ma yastawil bahran. Tidaklah sama keadaan dua laut. Hadza azbun furatun sa'igun syarabuh. Yang satu laut tawar, memuaskan dahaga, sesuai untuk diminum. Yang ni mana ni? Allah Ta'ala sebut laut, maknanya air yang banyak. Di dalam sungai ke, dalam tasik ke, dalam kolam ke.
Ini semua tawar. Kalaulah semuanya masin macam air laut, apa kita nak minum? Inilah kurniaan Allah, Maha Pemurah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa hadza mil'un ujaj. Yang satu lagi Allah Taala kata masin. Dia seperti daerah laut, masin pahit. Sesuai pula boleh ikan hidup di dalamnya. Itu lagi pelik. Kalau kita tak boleh hidup dalam laut masin. Wa min kullin ta'kuluna lahman tariya. Dari kedua-duanya, laut masin baik, laut tawar baik, kamu dapat makan daging segar lembut. Ini oleh kerana kita dah biasa, kita kata apa herannya. Air laut ada ikan, air sungai, air tawar pun ada ikan. Tak, kalau kita perhati, renung, dengan fikiran mendalam yang sampai kepada kebesaran Allah SWT, sebenarnya kita ada rasa takjub. Macam mana ikan air tawar tak boleh hidup di dalam air masin? Ikan air masin tidak boleh hidup di air tawar. Banyak perkara rahsia itu. Seterusnya Allah Ta'ala sebut, وَاسْتَسْتَخْرِجُونَ حَلْيَةً تَلْبَسُونَهَا. Dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan untuk dipakai. Ini khazanah laut. Seperti macam ayat sebelum ni kita baca. وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ. Dan kamu lihat kapal-kapal mampu berlayar membelah air. Ini juga ayat yang hampir sama dengan ayat tadi. Kita tengok. Kapal boleh berlayar dengan mudah. Nanti kita bahaskan bagaimana sebenarnya perkara ini atau fenomena ini menakjubkan. Lagi Allah Ta'ala sebut, وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ. Semua itu supaya kamu dapat mencari rezeki dari kurniaan Allah. Kamu cari rezeki di permukaan laut, di dalam laut, dan di dasar laut. Hujungnya macam ayat tadi juga Allah Ta'ala sebut, وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Supaya kamu bersyukur. InsyaAllah kita jadi orang yang sentiasa bersyukur selama-lamanya. Seterusnya dalam surah Al-Ma'idah, ayat 96, Allah sebut, وَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ. Dihalalkan bagi kamu tangkapan laut. وَطَعَامُهُ مَتَعًا لَكُمْ وَلِلسِّيَارَةِ. Dan makanannya sebagai bekalanmu. Sama ada bekalnya dia hidup di darat, atau juga untuk orang-orang yang dalam pelayaran. Dia jadi rezeki yang boleh kita simpan dan boleh makan berkali-kali. وَحُرِمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا. Haram memburu binatang darat selama kamu dalam ihram. Yang ini saya tidak huraikan dalam sesi ini kerana dia berkaitan dengan masalah orang yang sedang melakukan ihram. Wattaqullah allazi ilaihi tuhsyarun. Hujung ayatnya Allah Ta'ala kata, oleh itu bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dihimpunkan. Para pendengar sekalian, mari kita ambil kesimpulan ayat ini. Ada beberapa fakta atau perkara yang perlu kita bahaskan. Pertama, Allah tundukkan laut untuk manusia, sehingga mampu manusia berlayar di lautan. Yang kedua, hidupan laut menjadi makanan yang lazat kepada kita. Yang ketiga, berbagai khazanah laut menjadi perhiasan dan sumber rezeki. Yang keempat, berbagai rezeki ada di kedua-dua laut, sama ada laut masin atau laut tawar. Dan yang kelima, semua kurniaan yang melimpah ruah itu dikurniakan supaya manusia bersyukur dan bertakwa kepadanya Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat satu-satu fakta itu. Pertama sekali tentang wahwallazi sakharal bahr. Allah tundukkan laut untuk manusia. Siapakah yang mampu apungkan di lautan setongkol besi atau kayu sebesar kapal? Besi. Tak dibuat kapal lagi. Besi itu besar kapal. Atau kayu. Kayu itu sebesar kapal. Setongkol itu besar. Kita letak dalam laut, pasti tenggelam.
Ini ajaib. Besi setongkol sama besar dengan kapal, kita letak dalam laut, dia tenggelam. Tapi bila dijadikan kapal, dia tak tenggelam. Siapa yang mentakdirkan bila jadi kapal, tak tenggelam. Tapi kalau besi setongkol sebesar kapal, dia tenggelam. Tidak lain, tidak bukan melainkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dah sebut dah bahawa Allah yang tundukkan laut untuk manusia boleh berlayar di atas laut tadi. Ini menakjubkan. Jadi kita kena fikir secara halus. Kalau sekali imbas, memanglah kita dah biasa tengok kapal berlayar di laut. Biasa je kita tengok, tak tenggelam. Pun begitu ada juga yang tenggelam. 2 kali Allah sebut kapal mampu berlayar meredah lautan. Sudah pun kita baca ayat tadi. Tapi untuk pendetilan, untuk perenungan dan perhatian kita. Pertama surah An-Nahl tadi. Allah Ta'ala sebut وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ. Dan ayat surah Fatir ayat 12. وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ. Sama maksudnya. Kita ambil fakta kedua pula. Allah Ta'ala sebut hidupan laut jadi makanan lazat kepada manusia. Sebenarnya selain dari sumber rezeki di darat, banyak lagi sumber rezeki di lautan yang juga manusia tetap bergantung kepadanya. Yang sangat menakjubkan, ya, rezeki dalam laut ni tak pernah putus. Tak pernah putus. Kita bela lembu di daratan, bela kambing, lama-lama habis. Dijual di sembelih, habis. Kena datang penyakit, habis. Tapi kita lihat di lautan, subhanallah, wakaut banyak mana. Pakai pukat tuna, pakai pukat apa-apa. Nampak macam habis ikan. Tak, dia tak habis. Maknanya tak tahu kita berapa juta, berapa bilion spesies ikan yang ada di lautan. Subhanallah, Maha Kuasa Allah. Inilah kurniaan nikmat Allah yang amat melimpah ruah. Seterusnya kita pergi kepada fakta ketiga. Allah sebut Tariya. Kenapa Allah sebut secara khusus? Litakulu minhu lahman tariya. Ikan ni dikatakan lahman tariya. Allah sebut secara khusus. Yang tak disebut kepada binatang-binatang di daratan. Maksud lahman tariya tadi, daging tanpa lemak yang lembut. Yang lembut ni istimewanya, inilah istimewanya ikan. Sesuai untuk semua lapisan umur. Sehingga kanak-kanak pun mampu mengunyah daging yang lembut dan lazat. Boleh dimakan tanpa sembelih pula tu. Kan berbeza dengan binatang darat. Cuba kita fikir secara halus. Allah sebut secara khusus dagingnya lemak, lembut, lazat, sedap, seronok. Boleh dimakan semua lapisan umur. Mana hebat daging di darat, binatang di darat dengan daging binatang di laut. Fikirlah sendiri. 2 kali Allah tegaskan tentang lahman tariya ni dalam bentuk ayat yang sama. Perhatikan. Pertama, surah An-Nahl tadi Allah Ta'ala sebut litakulu minhu lahman tariya. Yang kedua dalam surah Fatir tadi. Wa min kullin ta'kuluna lahman tariya. Samanya maksudnya. Fakta keempat. Berbagai khazanah laut menjadi perhiasan dan sumber rezeki. Setelah Allah kurniakan akal manusia semakin berkembang, maka manusia mampu meneroki alam dasar laut dengan menggunakan pelbagai alat canggih. Ada setengah mengatakan, setelah manusia buntu nak mencari rezeki yang lebih, meneroki dalam bumi, di perut bumi, mereka dapati tak sangat banyak benda-benda yang untuk memewahkan manusia. Lalu manusia berfikir untuk menggunakan alat-alat yang canggih untuk meneroki dasar lautan yang luas. Kerana sudah disebutkan tadi bahawa lautan ni hampir 2/3 bumi ni. Luas lagi dalam laut. Mereka mengagak tentu mungkin banyak khazanah. Ya, memang benar. Allah Ta'ala dah sebut 1400 tahun lebih dulu, dalam laut banyak khazanah didapati hari ini. Bila orang meneroki laut, benar
khazanah yang sangat banyak. Terselah khazanah yang banyak dengan berbagai-bagai keajaiban. Antaranya, cuba kita perhatikan. Satu, terumbu karang laut yang menakjubkan. Tengok gambar tu sudahlah. Berwarna-warni. Yang memang menakjubkan. Yang tak mampu kita nak buat. Nilai tumbuhan ni, orang buat anggaran, lebih dari 100 bilion dolar US. Subhanallah. Dengan warnanya berbagai-bagai warna. Yang sangat indah. Ini khazanah laut. Yang dapat menoka ini, orang-orang yang berusaha dengan menggunakan alat-alat canggih. Kita pakai tengok je lah. Yang kedua, emas. Setelah orang cari di daratan emas, dah kepupusan, akhirnya mereka cuba cari dalam laut. Didapati betul ada emas. Pada tahun 1860-an, biji emas mula ditemukan. Di mana? Di sepanjang Sungai Solomon. Di barat Laut Amerika Syarikat. Akhirnya orang buat lombong di laut. Tu dia gambar. Bukan saja emas. Malahan orang jumpa pula lombong atau biji tembaga, zinc, perak dan juga perak juga telah ditemui di lautan dalam. Kini teknologi perlombongan laut sudah ada. Antaranya ini contoh kapal melombong biji timah dalam laut. Dan banyak lagi lah. Tuan-tuan boleh lihat banyak sekarang kita dipaparkan alat-alat canggih untuk melombong di laut. Ketiga, ada lagi khazanah mineral. Kita selalu orang tebuk tanah di bumi untuk dapatkan air mineral di bawah tanah. Tapi ini, pada akhir tahun 1970-an, ahli geologi menemui pula mata air panas yang kaya dengan mineral di kawasan lautan Pasifik. Itu gambar dia. Dia berlapis-lapis tu. Mineral tu berlapis-lapis. Itu heran ya. Mineral lautan dalam ini adalah mata air bawah tanah. Mineral ni kaya dengan logam. Subhanallah. Di lautan dalam, di dasar lautan dalam sana, ada air berlapis-lapis, tawar masin. Yang tawar itu kaya dengan mineral. Subhanallah. Selain daripada itu, yang keempat, ada mutiara pula dalam laut. Sebenarnya mutiara ni kalau kita buka Al-Quran, tidaklah mengherankan sangat. Sebab Allah Ta'ala dah sebut dalam Quran. Dulunya, di zaman Nabi Sulaiman AS, Allah sebut yang mampu menyelam, mengambil mutiara ni ialah jin. Baca dalam surah As-Saff ayat 38. Wasyayatina kulla banna'in wa ghawwas. Nabi Sulaiman perintahkan jin, syaitan, mendirikan bangunan. Kulla banna'in. Bangunan, termasuk Baitul Maqdis itu, jin yang membinanya. Wa ghawwas. Dan menyelam. Apa yang jin nak cari menyelam? Dia menyelam dengan perintah Nabi Sulaiman. Timbul dia, bawa keluar tunjuk kepada Nabi Sulaiman mutiara yang sangat cantik, menggerlipan, bercahaya-cahaya. Maknanya mutiara ni dulu dah disebut dalam Al-Quran. Tapi hari ini baru orang jumpa mutiara dalam laut. Yang kelima, khazanah minyak dan gas. Ini antara khazanah laut yang terbesar dan termahal. Sebab itu kita lihat negara-negara yang banyak minyak adalah negara-negara kaya. Yang mana kita dapati sebahagian atau banyak negara-negara yang dulunya miskin menjadi kaya raya dan juara kekayaan setelah mereka menemui minyak. Yang sepatutnya mereka banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hari ini kita lihat
sebahagian negara-negara, terutama negara-negara teluk, yang mendapat kemewahan minyak yang Allah Ta'ala kurniakan ini, mereka gunakan untuk membangun kelab-kelab malam, membangunkan tempat-tempat hiburan mewah dan sebagainya. Ini tuan-tuan boleh cari sendiri dalam internet bagaimana kekayaan yang Allah Ta'ala kurniakan itu mereka menjadi lara, menjadi lupa daratan, lupa untuk bersyukur pada Allah SWT dengan membangunkan tempat-tempat maksiat yang luas dan dikatakan hebat. Seterusnya yang keenam, hasil pelancongan laut. Laut ni bukan sahaja dasar laut. Di permukaan laut juga orang dapat cari rezeki, iaitu pelancongan. Lautan kini telah menjadi sumber hasil pelancongan yang sangat lumayan. Di mana tepi-tepi pantai, tepi-tepi pulau, mereka bangunkan bangunan-bangunan atau cele-cele atau hotel-hotel mewah untuk manusia mengambil manfaat, menikmati lautan dan sebagainya. Ada juga didirikan cele-cele di lautan yang lantai-lantainya digunakan cermin untuk melihat ikan-ikan. Ini kalau kita tengok kapal. Kapal-kapal mewah ini sebenarnya untuk hiburan. Apa yang mereka gunakan? Mereka gunakan laut. Tadi Allah Ta'ala sebut laut ni digunakan untuk la'allakum tashkurun, untuk bersyukur pada Allah. Tapi ini mereka gunakan kapal-kapal mewah untuk berpoya-poya. Ada banyak kasino-kasino, judi perjudian dan sebagainya. Malah dia punya hasil ni tadi, orang anggarkan mencecah berbilion US dollar setahun. Ini hasil pelancongan laut. Bukankah laut itu banyak manfaat kepada manusia? Semua kurniaan yang melimpah ruah itu sebenarnya supaya manusia bersyukur dan bertakwa kepada Allah. Sebab itu kita lihat surah Fatih diakhiri dengan wala'allakum tashkurun, dan surah An-Nahl juga diakhiri dengan wala'allakum tashkurun, dan surah Al-Ma'idah wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun, bertakwalah kepada Allah yang kamu akhirnya nanti akan diimpunkan kepadanya, akan ditanya rezeki dan nikmat yang dikurniakan kepada kamu, apakah untuk bertakwa, apakah kamu untuk bersyukur? Jawablah sendiri. Subhanallah, Allah telah tundukkan untuk kita segala yang ada di langit, di bumi dan di lautan. InsyaAllah, mudah-mudahan manfaat kepada kita. Tolong like dan share serta subscribe bagi yang belum melakukannya. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan kita sebarkan ilmu Allah ini, pahalanya akan berpanjangan, menjadi amal jariah kita sampai ke akhirat. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.